Assalamualaikum warahmatullahi Pada suatu wabarakatuh. hari, ada seorang kanak-kanak perempuan bernama Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan yang sedang menonton live coaching kita pada pagi ini. So apa khabar tuan-tuan puan? Saya harap tuan-tuan puan semua dalam keadaan yang sihat-sihat, baik-baik sahaja. Sekarang ni musim masih lagi kita berperang dengan COVID-19. So saya doakan semua orang, walaupun kita semua terpaksa kuarantin dah dan sebagainya, kita masih lagi mampu untuk mengisi masa dengan sebaiknya. Betul, tak sama macam biasa, tetapi kita boleh maksimumkan penggunaan masa supaya setiap hari, walaupun dalam tempoh kuarantin, kita boleh mempertingkatkan kita punya kualiti ilmu, skill dan sebagainya. InsyaAllah. So tanpa buang masa, pada hari ini kita akan buat live coaching bersama salah seorang kita punya sahabat dalam tim Protalk Malaysia, Phoenix Circle. Terjemput ke kita punya live kita. Assalamualaikum Tuan Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Clear suara, alhamdulillah. Suara saya clear ke? Alhamdulillah clear sir. Alhamdulillah, suara saya okey. Alhamdulillah. Okay. Alright. So berpakaian lengkap tu ada dekat mana tu? Sekarang bekerja sir. Bekerja Dah lama balik sangat cuti, kena kerja lah. Macam tu. Alright, so Wan, kita buka soalan kepada tuan-tuan perempuan yang menonton kita untuk tanya soalan. Sekiranya ada, mereka boleh bertanya soalan di bahagian komen. So kalau ada soalan-soalan, kita akan paparkan soalan tersebut dan kita akan cuba untuk jawabkan sekiranya kita mampulah. InsyaAllah kita akan cuba bantu tuan-tuan perempuan yang memerlukan bantuan kami dalam isu tuan-tuan perempuan. Alright, Tuan Ridwan, boleh kenalkan diri sikit tak supaya kita punya penonton kenal lah siapa jejaka berbaju kuning yang penuh logo di dada ni. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya, nama yang diberi oleh nama saya Ahmad Ridwan bin Zazani, ataupun lebih dikenali dengan Ridwan Zazani lah. Jarilah orang panggil saya Ahmad ke, yang lebih dikenali dengan Ridwan Zazani. Dan saya leadership trainer lah dalam Phoenix Circle Protalk Malaysia ni. Dan selain tu, kerja hakiki saya adalah saya merupakan seorang pejabat awam bersama dengan pejabat belia dan sukan lah sekarang. Alright. Apa ni, bermain dengan belia macam mana? Okey tak okey belia kita sekarang ni, okey tak okey Kalau sekarang lah, kalau soalan tu yang berkaitan dengan sekarang, belia sekarang memang dalam satu, kalau tengok di luar sana ramai sangat belia yang kata dalam satu keadaan yang tidak selesa lah. Jadi mana mereka ada masalah dari segi kewangan. Okey. Sebenarnya kalau yang masih belajar, yang ni ramai juga yang PM kepada saya sebenarnya. Dari segi student, dia tanya saya, bang, relevan ke tak belajar online ni? Jadi saya kata yang tu insyaAllah lah nanti saya akan jawab dalam live. Saya dalam perancangan lah, saya nak jemput tu untuk sama dalam live tu untuk berkongsi dengan. Tak ada masalah. Boleh dari segi pelajar IPT ramai yang komplain. Bukan komplain, dia jadi satu masalah. Kadang-kadang mereka tak faham belajar online. Yelah, bukan dia orang lah, kita pun kalau kelas online dia kelas yang real ni lagi senang faham yang real kan. Lain sikit, tapi tak apalah. Tu cabaran lah, bukannya kekal selama-lamanya kan. Sepanjang PKP ni sajalah. So pensyarah-pensyarah cikgu-cikgu pun kena agak-agak lah, macam tu lah kan. Jangan bagi full blast
habis bagi dalam WhatsApp ke dalam apa-apa apps kan, bagi semua terus. Kita kena faham juga yang seluruh student kat rumah tu memang susah betul nak fokus belajar. Sebab environment dia environment sekolah rumah kan. Rumah. Betul. Tapi kan tengok di media sosial tu, ramai yang belia-belia ni student yang update status, stres dalam satu tekanan dia belajar online. Yang tu lah macam mana kita nak bantu mereka ni. Sebab ada banyak masalah online ni. Ada antaranya masalah line. Okay, kadang-kadang coverage tu tak kuat. Lecturer pula sometimes bagi yang berbentuk video lah, bentuk kan, banyak format benda ni. Nak buat live meeting lah kan, meeting conference dan sebagainya. Bila coverage tak bagus, semua tu susah lah. Susah nak buat. So lagi ada mungkin nak kena type. Budak-budak ni kadang-kadang laptop tak ada. Kan, yang dia ada smartphone je. Nak type tu susah lah sikit kan. So memang ada banyak kekangan lah sebenarnya kalau nak buat kelas online ni. Tapi macam saya cakap lah, benda ni tak kekal lama. So insyaAllah tak lama lagi dia akan habis juga. So diorang kena sabar. Dan insyaAllah lah habis je PKP semua ni, kita akan balik semula ke style lama kita. Masuk kelas, masuk kuliah, semua benda tu. Tapi kita kena pastikan kita menang dulu menentang COVID-19. So sabarlah kejap ada orang tu. Bosan memang bosan kita. Bosan duduk rumah lama-lama tapi sabar. Sabar dulu. Okey, tuan-tuan, kita nak cerita pasal apa hari ni? Business ke, communication ke, apa nak cerita ini? Leadership ke apa? Berkaitan dengan bisnes macam saya tu, saya ambil tajuk leadership trainer ni. Jadi kekangan yang saya hadapi sekarang tu, apabila kita berkaitan dengan leadership ni, saya perasan saya buat konten di Facebook ataupun Instagram. Bila kita buat konten berkaitan dengan leadership ni, tak ramai yang lihat, tak ramai yang like ataupun komen. Tapi apabila kita masukkan konten-konten yang macam isu semasa, isu berkaitan dengan agama, jadi ramai pula. Yang itulah saya nak tanya tu, adakah saya perlu adjust konten saya ataupun macam mana tu? Ataupun saya konten berkaitan dengan leadership ni, saya masukkan jari-jari ke macam mana? Okey, soalannya bagus Wan, gini. Nak tanya Wan semalam. Bukan ini, semalam. Semalam banyak mana posting kawan-kawan Wan yang post kat Facebook, yang Instagram, yang diorang posting pasal bisnes, Wan like, banyak mana? Kalau banyak. Kalau saya ni saya kelat. Saya keluar di luar tu memang saya akan like semua. Like semua. Bagus juga tu sebenarnya, orang senang ingat kita kan, nama kita naik sentiasa naik kan. Tapi kebanyakan orang apabila dia nampak iklan pasal bisnes, dia akan skip. Tu perangai orang, bukan dia jahat ke apa, sebab bisnes ni tak menarik minat orang, okey, sebab orang rasa macam dia nak kena keluarkan duit, nak bagi duit pada kita, walaupun kita bukan menjual pun, kita tengah bagi konten percuma aja kan. Tapi bila mood bisnes, orang rasa macam kalau aku respon, kalau aku ikut dia punya flow ni, aku akan terjerat, aku akan bayar duit. Membuatkan orang bila nampak je ada member yang post Tupperware ke, post jual e-book ke apa benda ke, dia orang akan skip sebabnya itu bisnes. So tapi kalau ada benda-benda macam yang fun, contohnya gambar-gambar kelakar ataupun video-video kelakar ataupun nasihat-nasihat agama yang bagus ataupun isu semasa, benda tu tak melibatkan duit, tak melibatkan bisnes, seorang lebih cepat nak like, nak bagi reaction sebabnya dia rasa macam dia tak akan rugi apa-apa kalau buat macam tu. So sebenarnya Wan, kalaulah kita post pasal niche kita lah, kalau macam Wan sendiri niche leadership, Wan post lah 5 tips leader terbaik ke, 5 tips komunikasi leader ke apa benda, post lah semua tu.
Dan kalau like kurang, jangan risau sebab like bukan bermaksud jumlah orang yang melihatnya. Faham tak? Kalau 10 like bukan bermaksud 10 orang tengok. Tak, ya kalau 10 like mungkin tengok tu 100. Kan? Kita tak perlu like, tak apa, tak ada masalah. Dia nak like, tak ada masalah. Tapi kita kena bagi konten. So, 100 orang, jangan kira 10 tu, kira yang melihatnya. 100 orang nampak posting kita, 100 orang baca posting kita, 100 orang akan ingat nama Ridwan Zazani, 100 orang akan nampak muka Ridwan Zazani, 100 orang akan ingat Ridwan Zazani, muka macam ni, dia punya niche dia leadership. So itu yang kita nak sebenarnya. So tak apa kalau orang tak like, teruskan bagi posting. Itu yang pertama orang nampak. Yang kedua, bila kita bagi posting, kita buat soft sell lah kan, kita buat content, sebenarnya kita bukan nak minta like, kita nak minta apa dia? Nak minta trust. Right? Minta trust. Kepercayaan orang. Orang tak like tak apa, tapi orang percaya pada kita. Contoh, Wan tak pernah post apa-apa pasal leadership, tak pernah post pasal program, tak pernah post pasal ceramah, tak pernah post pasal camp, tak pernah post pasal leadership, tak pernah langsung. Tiba-tiba Wan letak iklan, siapa nak jemput saya ceramah leadership, sila PM segera. Rasa-rasa orang PM tak? Tak PM. Memang tak PM sebab siapa mamak ni tiba-tiba kan duduk cerita pasal pisang goreng, duduk cerita pasal ayam serama, duduk cerita pasal nasi lemak, tiba-tiba nak bagi ceramah. Macam siapa dia ni? So that's why kita kena keep on giving content, keep on giving posting supaya orang ingat muka kita, ingat nama kita, and orang cop atas dahi kita, beliau ni, nama ni, muka macam ni, apa kepakaran dia. So kalau macam Wan, kepakaran Wan dengan ilmu Wan, dengan pengalaman Wan sebagai seorang pegawai belia dan sebagainya, dengan pengalaman Wan buat camp-camp, for sure Wan ada pengalaman dan ilmu pasal kepimpinan, for sure, confirm. Tapi orang tahu tak? Orang tak tahu. That's why kita kena buat content untuk trust lah. Okay, so teruskan buat. Teruskan buat. Walaupun orang tak like, orang tak komen, tak share, bagi je. Kerana orang yang melihat confirm akan copy benda tu, photostat dalam otak. Photostat. Jangan risau bahagian. Alright? Tapi yang risau kalau tak post apa-apa tu risau. Tapi yang saya perasan bila adalah time kadang-kadang tu saya buat video macam kita buat live ke video pendek tu, yang tu ramai yang melihat. Adakah orang lah ni tu, orang di luar sana yang lebih suka pada konten secara bertulis ataupun kita perlu banyakkan video ke macam mana? In term of content, sebenarnya orang ni berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada orang suka tengok yang video, ada orang suka dengar audio, ada orang suka baca kan. Berbeza-beza. Tapi saya cerita pasal research yang terbaru oleh pakar marketing dunia. Dia orang kata bermula tahun lepas lagi sebenarnya, 2019, orang dah beralih pada video marketing. Okay, bukan setakat video marketing tetapi video dan audio marketing, which means video kita tu kena ada sound yang bagus. Video kita dah kena ada sound yang bagus. Sebab tu kalau Wan pergi ke Shopee ke Lazada ke, memang ramai sangat orang supplier yang menjual mikrofon sekarang. Mikrofon banyak. Macam saya sekarang dekat meja saya sekarang ni, meja yang saya duduk sekarang ni, ada satu mikrofon, 1, 2, 3, 4 mic kat sini. Dekat sini saya tunjuk satu. Ni condenser mic yang saya gunakan untuk rekod suara-suara yang sedap sikit lah. Sebab dia ada pop filter ni kan. So angin tak lepas semualah, cantik sikit lah. Ni condenser mic. Dia ada tripod sekali. Saya ada juga ni shotgun mic. Shotgun mic ni yang kita letak dekat video tu, kita letak phone dekat sini kan, phone letak belakang ni, so kita pegang macam ni lah. So mic ni sekarang ni, sekejap saya buka lah dia punya bulu ni, tak nampak. Dia ada mic dalam tu. Dia bulu tu untuk tapis angin supaya tak bunyi angin, tak bunyi.
So ya, mana ni? Alright. Ni dia. Oh, susah. Okay. Ni dah mic dia. Kecil dia. Oh. Dia macam ni. Sebabnya dia shotgun. Bermaksud, dia tembak depan ni. Dia tembak ke depan. Okay. Jadi kalau kita bercakap di sekeliling dia ni, mungkin tak dengar sangat lah. Mungkin dengar sikit. Tapi yang duduk depan dia, depan sana, dia akan dengar elok. So ini baguslah kalau kita rakam video, kita hadapkan mic ni ke arah orang yang bercakap tu. Ya, arah kita. So dia akan tangkap suara kita dengan elok sekali. So ni 3 mic, satu lagi mana dalam bag rasanya yang clip dekat baju satu. Yang clip tu. So kalau saya beli banyak ni sebenarnya kat Shopee je. Ni dua-dua ni Shopee. Yang ni je, yang ni yang ori yang phone lah kan, yang earphone ni. The rest tu saya beli kat Shopee. Tiga-tiga tu saya beli kat Shopee. Sebab dia murah and bagus kualiti dia. So saya recommend untuk beli jenama Boya. Boya ni bagus. Sekejap saya tulis kat komen jenama Boya. Supaya siapa tengah mencari mic tu, bolehlah nak cari mic jenama Boya. Okay. Senang. Senang. So next time kalau nak cari mic ke apa, dah boleh cari mic ni, mic jenama Boya. Jadi banyak jenis Boya ni, Boya yang clip lah, yang shotgun lah, macam-macam, yang murah, yang mahal, tapi kualiti dia bagus. Alright? Kualiti dia bagus. Alright. So untuk marketing memang kan, bermula tahun lepas lagi sampai tahun ni, kita kena banyak buat video-video, bukan setakat video tersebut mestilah cantik dan sound dia mestilah sedap. So kalau kita ada phone ataupun kamera yang kurang cantik, inilah masa kita beli kamera yang elok, dia punya kamera dia, supaya dapat tangkap video yang betul-betul berkualiti. Alright. Macam saya sendiri, saya ada 3 phone ya. Banyak betul gadget-gadget. Satu lah kan. Itulah. Kalau untuk video ke apa semua, saya gunakan yang ni. Saya gunakan yang Realme. Dia ada Realme. 4 kamera. Ni murah je. Saya beli berapa? Realme 4. Ini 6i. Oh 6i yang baru lah. Yang baru je. Tapi kalau setakat nak gambar lawa, setakat nak video cantik, yang 5 pun dah cukup dah. Bukan 5, yang 3 pun dah cukup dah. Sekarang yang 5 tu I think dalam 500 je kot. 500 kan? Lebih kurang 500. Ya? Yang saya guna sekarang ni Realme 5. Oh ni Realme 5. Nampak kan? Kualiti gambar cantik kan? Dapat sekarang ni bila kita buat live ni lawa. Kalau macam saya pecah-pecah sikit sebab saya gunakan laptop. Sebab saya nak host kita punya live ni, saya gunakan laptop tu, dia pecah sikit dia punya kualiti gambar, FPS dia rendah sikit. Tapi kalau kita tangkap gambar dengan video ataupun video dengan Realme, memang betul-betul bagus. Ini kalau Realme lah. Kalau ada bajet lebih sikit, beli yang mahal lagi kan. Nak beli iPhone ke, ikutlah. Tapi yang penting video tu mesti lawa, gambar mesti lawa kan. Tapi kalau beli iPhone pun macam telefon ni kena tengok function dia lah kan? Betul. Jadi, macam saya tak main game, tak main apa. So yang paling utama bagi saya memang kamera lah. Memang kamera. Sebab untuk tujuan kita punya bisnes dan sebagainya. Kalau orang nak main game tu lain cerita lah. Tapi kalau saya, bahagian lain tak bagus sangat pun tak ada masalah. Yang penting bahagian kamera dia bagus. So that kita boleh rakam video-video untuk kita punya marketing dan sebagainya. Dengan kamera je. Sebab kadang-kadang kamera besar DSLR tu kita tak bawa pergi mana-mana. Bila kita pergi tempat-tempat yang biasa-biasa, tiba-tiba ada benda yang kita nak kena rakam. So phone kita lah. Mesti ada phone yang betul-betul bagus. Alright? And phone saya pula, saya install apps untuk apa ni, terima external microphone lah. Supaya bila cucuk mic, boleh rakam dengan elok sekali. So tu kalau macam kan ada jumpa orang dekat mana-mana kan, dia cakap saya bekas peserta program Tuan Syafiq, best lah, seronok lah. So benda tu kalau tak rakam rugi lah. Rugi lah. Itu testimoni hidup. So kita rakam. Bila rakam, make sure video tu bagus and sound dia bagus. Alright, video bagus, sound bagus. Ada juga phone lain. Dan juga satu lagi, kalau gambar saya gunakan phone satu lagi, phone
Google Pixel. Yang tu memang gambar dia memang A+ lah, yang power gila. Dia ada Gcam kan. Google Pixel ni berbayar kan? Tak, free. Beli apa dia, berbayar apa apps dalam tu? Apps tu kena beli kan? Tak ada. Free? Tak ada, beli telefon dapat semua. Oh. Macam sekarang orang nak kalau boleh nak ada apps Gcam dalam kamera dia, huruf G Cam. Sebabnya Gcam ni Google Cam lah, Google Camera. Dia membuatkan kamera kita tu tangkap gambar memang lawa gila lah. Dulu Gcam ni ada untuk semua Android, ada Gcam. Okay, dulu. Sekarang Google dah hadkan Gcam hanya untuk Google Pixel sahaja. So phone lain tak boleh nak download Gcam. Tapi kalau Google cari kat YouTube, ada cara dia sebenarnya. Ada cara dia untuk, dia adalah cara belakang. Tak payah root, tak payah apa-apa. Boleh install Gcam tapi bukan daripada Play Store lah. Ada cara lain sikit. Tapi boleh install Gcam, hasil gambar dia memang akan berbeza daripada stok kamera yang ada dalam phone. So boleh cari Gcam. Alright. So audio bagus, video bagus, and then insyaAllah orang akan tertarik dengan kita punya video. Asalkan kita punya content, kita punya idea video tu bagus lah. Kalau kamera iPhone 11 pun, kalau tak pandai ambil gambar, duk main bergegar-gegar, ambil gambar dinding, ambil gambar langit aja, tak nampak orang tu, kan? Sama juga. Pak rugi je, kan? Kamera telefon mahal-mahal 4-5 ribu, tapi dah tak pandai kan ambil gambar, ambil video pun nampak orang pun tak betul, composition dia pun tak betul, dia punya placement tu pun tak betul. Jadi rugi lah kan, bukan tak marah, rugi. Tak marah, jangan kata marah, tak marah, rugi je lah. So okay lah, kalau orang rasa macam video ada engagement yang bagus, like banyak, komen banyak, boleh buat video juga. Tapi make sure video sentiasa ada kualiti lah sikit. Jangan yang kita nak pilih kuih pun ambil video. Kan nak kuih apa je, nak kuih apa, tu masak lah. Saya masa bulan itu, masa saya buat live bersama Tuan Izzuddin itu. Bulan puasa itu 1 bulan saya live dengan dia. Malam, panjang malam. Jadi masa tu rasa lah macam kalau kita live dan juga time content yang bagus, memang orang akan masuk ramai. Bila kita hanya baca Quran, kita tahu kita baca masuk saja tu tak ramai sangat. Betul. Tapi bila kita bagi perkongsian yang kena angin dia lah, orang kata jejuk angin tu. Memang akan yang tu lah kadang-kadang jadi kita pun tak tahu audiens kita tu nak jejuk angin lah ke mana. Yang tu ada cara saya. Betul, kita kena study. Ada banyak cara nak study sebenarnya. Ada banyak cara kita nak kenal siapa kita punya prospek ni. Ada contohnya kita buat split test ataupun kita try avatar trial. Macam-macam cara kita nak kenal siapa kita punya prospek ni. Sebagai contoh kan. Kita nak tahu siapa diorang. Laki ke perempuan. Contohlah paling simple. Kita buat ayat dekat dalam Facebook contohnya. Laki selalu salah, perempuan je betul. Betul ke contohnya tu? Kan? So orang akan komen. Siapa yang komen tu orang yang sentap dengan ayat tu. Contohnya laki dia kata, betul laki memang balik-balik salah. Lepas tu perempuan komen juga, mana je kami mengalah juga bla 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 bla. So kita bukannya nak dia orang komen nak gaduh kau, tak. Kita nak tengok berapa ramai laki, berapa ramai perempuan, berapa ramai yang berkualiti. Siapa yang masuk-masuk just komen je mantap wan, kemah wan, itu just komen lah, tak berkualiti. Tapi kalau dia masuk, dia komen, bagi idea lagi, tu bermaksud itu prospek yang berkualiti. Okay, itu prospek yang berkualiti. So kita boleh dapat agak kat situ. Okay, rupanya kawan-kawan aku dekat Facebook ni ramai laki, ramai umur 20 tahun hingga 40 tahun, ramai orang Kelantan, ramai yang minat bisnes. So kita dapat dia punya kriteria ataupun ciri-ciri avatar
yang kita nak target tu. Okay, contohlah lepas Wan buat research, pemerhatian, Wan dapati ramai orang ataupun yang engage dekat FB Wan ni ramai perempuan. So Wan kena banyakkan bagi konten-konten perempuan supaya gaya perempuan ni dia rasa seronok untuk terus follow Wan. Contohnya Wan cakap buat satu konten 5 tanda mudah nak tahu lelaki menipu. Macam tu. Memang seronok lah perempuan kan. Memang seronok lah. Dia akan masuk. So itulah kita punya asset kita. Prospek tersebut. Kalau kita tahu dah ramai perempuan dekat Facebook kita, kita bagi konten lelaki. Cara-cara nak tukar oil filter lah apa benda. Jadi orang perempuan yang duduk kat Facebook kita ni memang tak minat lah. Oil filter apa benda pula ni kan. Tak minat. So kenal siapa audience kita, siapa prospek kita, and bagi apa prospek kita perlukan. Itu cara yang paling efektif lah untuk kita jaga prospek kita. Oh, faham. Maknanya kena tengok audience kita tu minat yang macam mana lah kan? Betul. Paling penting kalau siapa dia. Kalau online pun berdasarkan komen-komen dia macam tu kan? Betul. Berdasarkan komen, berdasarkan like pun boleh juga. Contohnya Ridwan kata apa ni, cantiknya agak-agak warna pink sebagai contoh. So tengok komen-komen ramai yang perempuan komen contohnya. So yang like tu pun jumlah like. Berapa perempuan, berapa lelaki, jumlah like tu pun dah boleh kita agak dah siapa yang dominan dalam kita punya social media. Right? Okay. So apa lagi Wan? Izzuddin ni ada bagi komen ni. Kena live di FB, engagement live di IG kurang. Dia sebenarnya bukan pada target kita kan. Biasa yang orang-orang berusia ni duduk dekat Facebook. Orang yang budak-budak muda ni duduk dekat IG. So kadang-kadang kalau kita produk untuk orang berusia, letaklah kat Facebook. Kalau produk kita untuk budak-budak kan, contohnya collagen murah apa benda kan, letak kat IG tak apalah. Kat Facebook mungkin orang tak minat. So kena kenal siapa prospek kita, apa produk kita dan siapa pembelinya. So senang kita nak plan di mana kita nak letakkan produk kita supaya geng-geng diorang yang duduk kat situ nampak. Contoh kat Facebook ni, prospek kita kat Facebook. Diorang boleh legal kat Facebook kan. Duk main-main kat Facebook, duk scroll. Duk lepak-lepak kita panggil kan. Lepak-lepak di Facebook. So bila kita letakkan iklan kita kat Facebook, dia orang lepak-lepak ni ternampak iklan kita berkesan. Sebabnya kita letak iklan di tempat dia orang lepak. Alright? So macam saya kata tadi, macam konten tu, konten yang sentak. Kalaulah kita buat contoh saya buat konten macam ni. Perempuan lebih mudah merajuk berbanding lelaki. Kalaulah ramai yang tidak suka tu, kena maki tu, itu perkara biasa ke macam mana? Benda sentak ni akan malu. Sampai kena maki. Antara caranya kita boleh tanya soalan. Contohnya perempuan lebih cepat merajuk lelaki. Betul ke? Ada orang cakap. So maknanya bukan saya cakap, orang cakap. Betul ke? Saya tanya ni. Macam tu. So jangan pula kita kena lihat kita main peranan. Jangan pula bagi statement-statement yang membuatkan orang tak selesa dengan kita kan. Sebab kita sebagai trainer, kita kena jadi macam panduan pada orang. Panduan tentang apa yang dia nak percaya, apa yang dia nak belajar dan sebagainya. So kalaulah kita berpihak, contohnya dia ni asyik-asyik menangkan laki je. So perempuan akan tak begitu percaya ataupun tak akan begitu follow kita sebab dia ni balik-balik nak menang lelaki. Macam tu lah. Alright? Okay. So kita ada soalan ke daripada kita punya tetamu kita hari ni yang menonton ni, ada soalan ke? So far tak ada soalan lagi. So kita tunggu sikit lagi lah kalau ada soalan. So kalau ada soalan terakhir daripada Wan sendiri lah sebelum kita tamatkan. Kita punya live ni tak lama Wan,
30 minit je, lepas tu selesai dah. Yang selebihnya kita jumpa nanti lah, kita jumpa dekat dalam kelas lah kan. Tu lah. Kelas advance kita tak habis lagi. Tapi tu lah berkaitan dengan leadership ni. Kadang-kadang ya bila saya terlibat dalam bidang ni, sebelum ni saya pergi macam ada lah saya buat camp sebelum saya libat dengan cara ni lah. Sebelum ni saya buat. Jadi bila kita dah terlibat secara orang kata dia ni tiba-tiba naik ni. Ada juga friend-friend Facebook saya yang dulunya kita tegur tak layan pun. Tapi sekarang dia pula tegur kita. Tapi sampai satu masa dia jadi dia ni tiba-tiba jadi leadership planner, tiba-tiba jadi motivator. Jadi ada yang mempertikaikan kita ni belajar setara mana, tinggi ke nak jadi motivator sampai dapat jadi motivator, ada master ke, ada ijazah ke. Kadang-kadang kita jadi rasa tiba-tiba perlu kau benda-benda tu jadi down lah kadang-kadang. Iyalah. Tapi bagi saya simple je Wan. Kalau macam bagi saya kan, Wan nak tanya Wan lah. Wan rasa-rasa dengan kita jadi motivator, jadi trainer, ajar orang benda baik-baik, ajar orang cara nak jadi manusia yang lagi baik. Baik tak baik kerja ni? Baik. Kerja tu baik. Kalau malaikat ada dua lah kan. Malaikat rakib atib lah kan. Tulis kebaikan, tulis keburukan. Rasa-rasa berapa peratus dia akan tulis kebaikan, berapa peratus tulis keburukan? Kalau peratus yang saya rasa lah mungkin lah dalam 80% kebaikan, 20% tu mungkin berkaitan dengan time kita buat tu kadang-kadang kita rasa tak ikhlas ke yang tu. Tapi mostly benda baik-baik dah kan? Mostly baik-baik. Kalau benda tu benda baik, in term of moralnya baik, in term of agamanya baik, in term of dari sudut Allahnya baik, so kita buat je. Buat je. Kenapa? Sebab kita hidup kat dunia ni, kita guna semua yang Allah bagi pada kita. Okay? Allah bagi macam-macam pada kita, so kita kena buat something untuk please Allah, untuk buat Allah suka pada kita. Untuk seolah-olah macam bukan bayar Allah, tak bayar Allah, tapi kita buat something yang Allah dah suka pada kita. Allah bagi macam-macam, macam Wan lah kan. Wan bagi motor kat orang. Ni ambil motor, saya bagi hadiah kat awak. Dia gunakan motor tu nak berniaga, gunakan motor tu nak pergi masjid, gunakan motor tu nak tolong orang. Seronok tak rasa? Seronok lah kan, sebab benda kita bagi kat dia, dia guna untuk kebaikan. Tapi kalau orang bagi motor kat dia, dia guna untuk merempit lah, pergi merompak lah, pergi langgar orang masa mabuk lah. Seronok tak? Jadi marah pula. Rasa marah, rasa nak lempang, rasa nak langgar motor tu pada kan. So macam tu Allah, bila Allah bagi something pada kita, kita gunakan dengan sebaiknya. Allah bagi ilmu pada Wan, Wan guna sebaiknya. Okay? Dengan ilmu leadership yang Wan ada, Wan boleh je ajar toke-toke dadah, toke-toke gangster nak jadi ada leadership sikit kan. Toke dadah yang ada leadership. Toke gangster, ayahanda yang, bukan ayahanda lah, yang bapak-bapak gangster, yang ada leadership. So dia boleh meluaskan empire gangster dia, boleh meluaskan empire pukul orang dia, boleh meluaskan empire dadah dia dengan leadership betul. Boleh je, tapi kita tak buat macam tu. Kita ajar yang kebaikan punya. So apa Allah bagi pada Wan? Ilmu, pengalaman, everything, Wan gunakan untuk kebaikan. So itu akan please Allah, akan buat Allah suka pada Wan. Jangan fikir sangat pasal manusia. Sebab manusia tu bagi apa? Kan bagi apa? Dia bagi duit kat kita pun bukan duit dia pun. Okay? Allah yang bagi duit kat dia. Okay? Kita pijak dunia Allah. Kita patut menggembirakan Allah. Bukan menggembirakan orang yang langsung tak bagi apa-apa pada kita. Okay? Sepanjang kadang-kadang orang yang mengutuk kita tu, Wan hidup lama kan. Banyak mana dia bantu. Masa Wan tengah susah hati, masa tengah betul-betul dilanda masalah, dia bantu tak? Paling-paling pun dia cakap, sabarlah Wan. Itu lah. Sabarlah Wan. Sabar gitu lah. Kan? Bantu tak? Tak bantu. Tak bantu. Kan? Habis ayat sabar. Sabarlah Wan, biasalah Wan. Bantu tak? Tak bantu. So orang-orang ni bukannya tak penting. Cumanya kalau kita nak sampai stres, sampai kita nak
nak rasa macam down, nak rasa macam tak nak teruskan kerja disebabkan dia orang tak baloi. Sebab they are nobody compared to Allah. Kita kena buat sesuatu sampai Allah rasa seronok, bukannya sampai dia orang yang langsung tak bagi kebaikan, langsung tak bagi mudarat pada kita tu rasa seronok. Terpastikan Allah rasa seronok dengan kita. Alright? So kalau kita buat benda betul, teruskan buat benda betul, tak ada masalah. Orang yang kata macam-macam benda ni, kita tak tahu macam mana, tapi kita doakan dia juga bagi manfaat kepada orang, kan? Tapi biasanya orang yang melemahkan semangat orang ni jarang bagi manfaat kepada orang. Dia merosak semangat orang kan? Kalau orang bagi manfaat ni, member dia nak buat kerja, di support kan. Okey, boleh Wan, cuba Wan, bagus Wan. Tu manfaat. Dia buat orang tu semangat, buat orang tu rasa nak teruskan berusaha, kan? Tapi kalau kita buat kerja, dia kata, alah kau siapa nak buat kerja macam ni, kan? Tu bukan bagi manfaat, itu bagi mudarat. Menjahanamkan itu orang. Kan? Betul tak? Betul. Tak boleh sangatlah orang macam ni. Orang macam ni ada kat mana-mana. Kan? Kadang-kadang yang paling rapat dengan kita pun, yang ni lah yang paling paling yang bagi benda-benda gini. Bagi cabaran Bagi cabaran, tapi yang tu saya anggap cabaran je lah. Kadang-kadang biar nak kata apa pun kata lah. Kita diam je, tersenyum je. Contohlah dia kata kan, Wan kau siapa nak bagi ceramah-ceramah kan? Cakap je, itulah aku ni hamba yang lemah je. Bagi dia menang gitu je. Tak payah panjang-panjang lah. Kan? Kau siapa Wan? Tahulah aku ni tak pandai, pengalaman tak ada kan. Minta maaf lah. Cakap je biar dia menang, biar dia seronok. Selesai. Kalau kita lawan dia sakit hati, dia bagi lagi. Tak habis-habis sampai bila-bila kan. Kau siapa Wan? Aku belajar. Kau belajar apa? Aku pengalaman. Kau pengalaman apa? Tak habis-habis. So kau siapa? Aku ni hamba yang lemah je. Maafkan aku sekiranya apa aku buat ni menyinggung perasaan kau. Beres, selesai. Kau menang, selesai. Dia diam. Macam tu je. Sangatlah dia kebanyakan gitu, nak menang lah. Nak menang sebenarnya. Kan? Ramai dekat kedai-kedai kopi tu kan yang cakap kan, dia punya idea sampai ke bulan, sampai planet Marikh. Dia kedai kopi tu kan. Tak gerak apa pun. Orang banyak cakap tu kan. Ini nakil. Nakil je. Orang banyak cakap ni dia idea je banyak, buatnya tidak kan. Wan, kalau kau jadi motivator, Wan kau kena macam ni kan. Kau pernah try ke? Tak pernah, aku cakap itulah masalah tengok ni member kita bagi support ni. Nurul Nadiah kata kemah Wan. Ni baru member kan bagi support. Bukannya kelakar lah dia ni, lucu lah dia ni, pelik lah dia. Tu tak support. Itu bukan member yang bagus tu. Alright, so ada lagi ke yang kita boleh borak-borak pagi ni? Itu lah, kadang-kadang cabaran daripada ni cabaran daripada rakan-rakan rasa sekarang. Sebenarnya masa dulu memang tak ada pun yang kata yang kata bila saya buat camp ke apa, tak ada pun yang ni. Bila saya sekarang sampai tahap kata jelas saya dah belajar banyak benda dengan jadi ramai yang timbulkan benda-benda ni. Kau siapa belajar daripada Protok Malaysia ni, kau dapat apa? Kadang saya jawab, dapatlah ilmu gitu. Kalau kita bahas, kalau kita cakap Protok Malaysia ni gini-gini, tak habis kot. Sama. Bagi dia menang. Bukannya dia nak beli produk kita apa pun, dia saja nak borak je kan. Tak untung apa pun kita. So bagi dia menang je. Unless kalau dia macam dia minat nak join, tu lain cerita lah kan. Contohnya kau belajar apa, aku nak join jugalah, tu lain cerita. Sebab dia minat, dia nak bagi manfaat pada kita kan, lain. Tapi kalau setakat cakap aja kan, belajar apa ni, bagilah dia menang kan. Cakap je, aku tak belajar apa-apa, aku jadi makin bodoh, aja macam tu je. Bagi dia seronok. Bila kita bagi dia menang, habis cakap tu. Sekejap je. Apa yang dulu masa saya start buat benda ni, buat konsultan sebagainya, ada juga
orang cakap-cakap kan, bukan cakap-cakap, ada orang bukannya dulu, sekarang pun ada. Sekarang pun ada orang yang Sampai ni ada lagi yang bercakap itu? ada yang masih dia tak buat cara macam tadi lah, dia buat cara lain lah. Contohnya dia duk cerita pasal saya pada orang lain, depan-depan tak berani orang lain. Dia kata payahlah masuk tu, sama je bla 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 kan. Dia tak datang pun, dia tak nak datang pun. Tapi dia punya sembang kat luar tu macam dia datang kotak ni tiap tahun. Macam tu. Dia tak tahu pun, tapi mungkin dia kenal kita kat sekolah ke apa-apa dalam NGO ke apa kan, duk cerita kat orang lain, kata tak payah join lah, dia tu biasa-biasa je. Kan, orang yang datang program cakap lain, orang tak datang program cakap lain. Itulah datang program supaya tahu apa kita ajar dan sebagainya. Ni tidak kan. Tapi apa kita buat? Diam je. And yang paling best adalah balas dendam tak akan menyelesaikan benda ni. Kalau orang kata teruk-teruk pada kita kata balik tak selesai pun. Kan? Dia bagi dia menang, bukannya apa. Bagi dia menang, sabarlah sikit, selesai terus. Kan? Lepas tu kalau kita rasa macam nak balas dendam juga, macam mana cara dia? Tunjukkan yang kita berjaya, selesai. Tak payah cakap apa-apa, tak payah nak berhujah apa-apa. Tunjukkan yang kita berjaya dengan apa kita buat, itu pun dia nampak kita berjaya tu pun dah cukup sebagai menjawab persoalan-persoalan dan kata-kata cemuhan dia tu. Kita tak balas tapi dia dapat tengok dengan mata kepala dia sendiri betapa berjayanya kita, dah cukup nak balas apa yang disebut pada kita selama ni. Bukan nak balas pun, kita nak berjaya untuk diri kita je. Tapi dah awak suka sangat sibuk jaga tepi kain saya, awak nampaklah. Tengoklah saya punya rumah, tengok kereta siapa tengok kan. Saya tak tunjuk pun, dah awak tengok siapa suruh. Gitulah. Faham. So pergi rumah dia, dia dapat anak, pergi rumah dia, belikan hadiah kan. Biarlah orang kata apa pun, kita teruskan akhlak baik kita. InsyaAllah bila kita buat baik orang, Allah akan buat baik kita. Kan salah seorang guru saya pernah cakap, kita buat apa Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. Faham. Right. InsyaAllah. Okay, saya rasa takat tu dulu lah. Okay. Okay, terima kasih. So insyaAllah live ni akan berada dekat Facebook Protalk Malaysia dan dia akan ada dekat YouTube Protalk Malaysia channel. So dekat situ kita akan masukkan semua live ni untuk tontonan orang di masa akan datang lah insyaAllah. Alright. Okay Wan, thank you very much. Nanti Wan boleh share video ni ke Facebook Wan. Okay, bagi member tengoklah video-video ni. Kalau ada rezeki, member yang mengata tu tengok sekali. Ada rezeki dia tu. Alright, okay lah Wan. Terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, pagi.